Selamat pagi semua. Nama saya Enes Alex selaku uh, penemu bual pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan sebuah sesi temu bual di mana temu bual berkaitan dengan etika dan peradaban. Dan sesi temu bual ini akan dipisahkan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. So, bahagian A kita akan menelusuri latar belakang responden, manakala bahagian B pula kita akan memasuki soalan berkenaan dengan etika dan peradaban. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bahagian A, yaitu latar belakang responden. Pada hari ini kita mempunyai seorang responden dan sebelum kita mulakan, bolehkah Cik nyatakan nama Cik? Selamat pagi, nama diberi adalah Jaci Jantan. Okey, baiklah. Seterusnya, bolehkah Cik nyatakan umur Cik pada tahun ini? Okey, untuk umur, pada tahun ini saya akan memasuki umur saya yang ke-21 tahun pada bulan Disember inilah. Okey. Baiklah, seterusnya, bolehkah Cik nyatakan apakah bangsa dan juga agama Cik? Untuk bangsa dan agama, saya merupakan seseorang yang berbangsa Murut, dan untuk agama saya pula, saya merupakan seorang Kristian. Okey, baiklah. Bolehkah Cik nyatakan di manakah tempat tinggal Cik sekarang? Untuk tempat tinggal pula, sebenarnya saya berasal daripada Tenom. Tapi pada ketika ini saya sedang menetap di Tuaran Sabah. Okey, baiklah. Seterusnya, okey, soalan ini berbunyi begini. Adakah Cik sudah berkahwin? Untuk soalan ini, saya sebenarnya belum berkahwin dan masih bujang. Baiklah. Terima kasih. Okey, untuk seterusnya ialah, bolehkah Cik nyatakan apakah hobi Cik? Untuk hobi pula, saya sebenarnya mempunyai banyak hobi, tetapi ada dua hobi yang sering saya lakukan adalah menari dan juga hiking. Untuk kedua-dua hobi ini saya juga aplikasikan semasa saya berada di tempat tinggal saya sekarang, yang nanti akan saya ceritakan dengan lebih mendalam. Okey, baiklah. Bolehkah Cik nyatakan juga apakah tahap pendidikan tertinggi Cik? Mungkin Cik boleh cerita tentang tahap pendidikan Cik yang tertinggi ialah SPM, boleh jadi STPM ataupun Kolej Matrikulasi. Untuk setakat ini, pendidikan tertinggi saya adalah untuk sijil pelajaran Malaysia sahajalah. Okey, SPM. Baiklah, seterusnya. Memandangkan Cik berkata tadi ialah tahap pendidikan tertinggi Cik ialah SPM. Adakah Cik sedang bekerja sekarang dan bolehkah Cik nyatakan di manakah Cik bekerja sekarang? Bekerja. Sebenarnya saya tidak bekerja pada sekarang ini, cuma saya sedang melanjutkan pelajaran saya sebagai seorang pelajar, di mana saya melanjutkan pelajaran saya di Institut Pendidikan Guru Kampus Kem.
Oke, so Cek merupakan seorang bakal guru. Oke, baiklah. Eh, Memandangkan Cek katakan tadi adalah Cek merupakan seorang pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Sabah, betul? So, eh, sekarang nih Cek sedang belajar dalam bidang apa? Seperti yang kita tahu, saya melanjutkan pelajaran saya di Institut Pendidikan Guru Kampus Ken, dan pada ketika ini saya sedang menjalani saya punya ijazah sarjana muda perguruan dalam bidang bahasa Melayu. Oke, dalam bidang bahasa Melayu. Baik. Seterusnya ialah eh, Cek katakan tadi Cek merupakan seorang pelajar ijazah sarjana muda dalam perguruan bahasa Melayu. Eh, Sekarang nih Cek merupakan pelajar tahun keberapa? Pada tahun ini saya sedang memasuki tahun pertama dalam ijazah sarjana muda perguruan, iaitu tahun 1 untuk degree. Oke, tahun satu untuk degree. Oke, eh, bolehkah Cik ceritakan macam mana perjalanan Cik daripada tempat tinggal Cik ke asrama? Adakah ianya jauh ataupun dekat sahaja? Adakah Cik menggunakan sebarang kenderaan seperti kereta, basikal ataupun motosikal? Baik. Memandangkan saya melanjutkan pelajaran saya jauh daripada rumah saya, oleh itu saya terpaksa tinggal di asrama yang berdekatan, iaitu asrama kampus Ken sendiri, dan perjalanan untuk ke kelas tu tidaklah jauh, hanya mengambil masa 1 minit atau 2 minit saja sebab kami boleh berjalan kaki untuk ke kelas. Dan untuk kenderaan, kami tidak menggunakan kenderaan sebab jaraknya sangat dekat. Baiklah, itu merupakan serba sedikit tentang latar belakang responden. Dan sekarang nih kita akan masuk ke bahagian B, yaitu soalan-soalan berkenaan dengan etika dan juga peradaban. Baiklah, soalan yang pertama, Cik Joci, apakah yang anda faham tentang penghayatan etika? Penghayatan etika. Pada pendapat saya, penghayatan etika ni merupakan sebuah pemahaman yang mendalam tentang prinsip moral ataupun keupayaan seseorang itu dalam mengaplikasikan pendidikan moral tadi ke dalam hidupnya secara berterusan. Juga dikenali sebagai penghayatan etika. Selain itu, etika ini juga saya berpendapat bahawa merupakan sebuah panduan ataupun cara kita dalam hidup lebih sistematik dan lebih teratur, iaitu tidak kira dari segi pemakaian, pemikiran, pola hidup kita dan sebagainya. Okey, baiklah. Uh, Soalan yang seterusnya. Apakah yang Cik faham tentang peradaban pula? Peradaban. Peradaban merupakan peringkat perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh pencapaian dalam pelbagai bidang seperti teknologi, budaya, ilmu pengetahuan dan organisasi sosial serta ekonomi. Peradaban ini juga suatu perkembangan yang sentiasa berlaku dalam setiap hari-hari kita menuju masa depan gitu. Kemudian peradaban ini juga macam mana kita beradaptasi dengan masa-masa yang seiring dengan perubahan masa kini. Okey, baiklah. Pada pendapat anda, adakah etika itu penting dalam masyarakat?
Etika sudah tentu penting dalam masyarakat kerana etika ini memainkan peranan dalam menentukan hubungan kita antara individu ataupun kelompok ataupun institusi. Kemudian etika ini juga membantu kita menjaga keadilan, kejujuran, membantu agar individu rasa dihargai, mengatur cara manusia itu berinteraksi sosial antara sesama. Kerana etika macam yang saya katakan tadi merupakan sebuah panduan di mana etika ini adalah yang menunjukkan kepribadian seseorang itu kepada sesama masyarakat. Okey. Baiklah. Memandangkan Cik sudah mengeluarkan pendapat Cik tentang etika itu penting dalam masyarakat dan apakah yang Cik faham tentang pengertian etika. Sekarang, bolehkah Cik cadangkan beberapa cadangan untuk meningkatkan etika secara umumnya? Secara umumnya dengan memberikan pada pendapat saya bagaimana cara untuk kita meningkatkan etika seseorang itu adalah dengan memberikan peluang untuk seseorang itu melakukan perbincangan terbuka berkenaan isu etika dalam pendidikan, tempat kerja dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan lagi kesedaran dan pemahaman bersama tentang prinsip moral yang penting. Selain itu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan etika? Pada pendapat saya, kita boleh sebagai seorang pekerja ataupun pelajar, kita boleh melibatkan diri dalam kursus-kursus yang mungkin boleh meningkatkan etika kita sama ada dalam pekerjaan kita ataupun sebagai seorang pelajar. Kalau sebagai seorang pelajar mungkin mengikuti dalam program-program bimbingan dan sebagainya lah. Okey, baik. Seterusnya, pada pendapat Anda, adakah etika itu wujud dan adakah ianya masih wujud dalam kalangan remaja? To be specific lah. Dalam kalangan remaja. Bagi saya, ya, etika ini masih wujud di dalam kalangan remaja pada hari ini. Walaupun etika ini berbeza mengikut budaya dan lingkungan sosial mereka. Banyak remaja yang masih bertindak berdasarkan prinsip etika seperti empati dan jujur. Seperti yang kita nampak di laman sosial, ramai sahaja remaja yang melakukan perkara-perkara yang baik dan perkara ini mereka paparkan di laman sosial. Ini merupakan salah satu bukti di mana remaja masa kini masih lagi memegangkan prinsip etika ini dalam kehidupan mereka. Tidak kira mereka masih bekerja ataupun masih melanjutkan pelajaran mereka sebagai seorang pelajar. Okey. Baiklah. Sekarang soalan seterusnya ialah apakah kesan jika etika ini tidak dipraktikkan secara umumnya, bukan sahaja dalam kalangan remaja, boleh juga jadi kalau tidak dipraktikkan dalam kalangan pekerja maupun keluarga sendiri? Okey. Untuk etika, seperti yang kita tahu, etika merupakan macam saya katakan tadi sebuah panduan ataupun prinsip moral. Dan jika tiadanya etika ini dalam diri seseorang, banyak kemungkinan gejala negatif itu akan berlaku. Mungkin dalam sebagai contoh dalam pekerjaan, sekiranya seseorang itu tidak mempunyai etika, mungkin berlakunya pecah amanah. Kalau bukan pecah amanah, mungkin berlakunya konflik di antara komuniti pekerja. Atau mungkin dalam belajar, berlakunya gejala-gejala sosial yang mungkin dapat dibendung, tetapi ketiadaan etika itu mungkin dapat membuatkan sesuatu itu menjadi lebih teruk. Contoh dia, kes jenayah, kes yang melibatkan nyawa ataupun hidup seseorang itu terganggu ataupun begitulah. Okey. Baiklah. Soalan seterusnya,
memandangkan C merupakan seorang warga didik. Seperti mana Cik katakan tadi, Cik merupakan seorang pelajar di IPG Kampus Ken, Toran Sabah, dan soalan ini menjurus kepada Cik. Adakah mata pelajaran etika itu perlu diterapkan di peringkat sekolah menengah? Saya tahu Cik akan mengajar di sekolah rendah kelak, namun pada pendapat Cik sendiri, adakah mata pelajaran etika itu harus diterapkan di peringkat sekolah menengah? Pada pendapat saya, sudah tentu etika ini masih perlu diterapkan semasa berada di sekolah menengah. Kerana pendidikan morally tidak hanya perlu diterapkan semasa mereka berada di sekolah rendah, tetapi juga di sekolah menengah. Kerana semasa di sekolah menengah ini, pelajar-pelajar tersebut masih lagi berkembang dan proses emosi, rohani mereka masih lagi belum seimbang di situ. Jadi melalui pembelajaran etika ini, kita dapat meningkatkan lagi nilai-nilai murni dalam diri mereka itu. Kemudian kita dapat membentuk suatu kepribadian yang lebih berakhlak, lebih berketerampilan dan sebagainya. Dan perkara ini kita boleh bentuk mereka untuk mereka bawa ke alam pekerjaan ataupun semasa mereka melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi. Okey, jadi apa yang Cik Subah sampaikan itu ialah etika itu sama pentinglah dengan pendidikan moral yang berada di sekolah menengah sekarang. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya pula, untuk ibu bapa, bagaimanakah pada pendapat Cik, bagaimanakah ibu bapa ni pula harus bagaimanakah ibu bapa ini menerapkan etika dalam diri anak-anak lagi? Adakah ia sejak kecil ataupun ketika sudah besar pun masih boleh diterapkan etika itu? Okey, untuk ibu bapa, pernah dengar peribahasa yang melentur bulu biarlah dari rebungnya? Itu Nah, pada pendapat saya, etika ini perlu diterapkan dari kecil lagi kepada anak-anak. Tidak kiralah secara formal ataupun tidak formal. Kerana ibu bapa lah merupakan orang-orang yang terdekat dengan anak-anak. Etika ini tidak hanya boleh diterapkan melalui mendidik secara bertulis, tetapi juga secara lisan. Mungkin dalam semasa apa-apa sajalah aktiviti kehidupan seharian yang kita lakukan dengan ibu bapa. okey. Menjawab soalan Ibu bapa perlu bersikap positiflah kepada anak tersebut. Okey, baiklah. Okey, untuk soalan seterusnya, pada pendapat Cik, mengapakah generasi masa depan perlu memiliki tahap etika dan peradaban yang mencukupi dalam pergaulan rakyat, terutama sekali dalam Malaysia ini kita mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Okey, pada pendapat saya, penghayatan etika amatlah diperlukan dalam generasi masa depan. Kerana untuk generasi masa depan, mereka memerlukan etika dalam diri supaya mampu mengawal diri dan kemudian dapat menerima perbezaan dalam kalangan masyarakat supaya kejadian 13 Mei itu tidak berulang lagi. Dan kemudian penghayatan etika ini juga membenarkan rakyat untuk tidak bersikap dalam perkauman itu. Maknanya mereka boleh berkawan tanpa melihat warna kulit, warna mata dan sebagainya. Kemudian penghayatan etika ini juga perlu diterapkan dalam kehidupan kita untuk membentuk sebuah komuniti yang harmoni dan aman sejahtera. Contohnya, semasa saya berada di sekolah saya dahulu di SMJK Chung Hatenom, sekolah tersebut merupakan sekolah yang dikatakan sekolah Cina. Tetapi kami dapat hidup harmoni ataupun belajar dengan aman dan damai bersama mereka yang mempunyai perbezaan kaum yang sangat ketara. Contohnya ada yang Muslim, ada yang Kristian, ada yang Cina, ada yang berbagai bangsa lah. Untuk bahagian peradaban pula, saya merasa bahawa penghayatan etika dan peradaban ini memainkan peranan dalam melahirkan generasi yang berminda kelas pertama, di mana mereka dapat hidup sesuai dengan
arus permodernan masa kini, menggunakan pelbagai kemudahan-kemudahan yang ada seiring dengan waktulah. Okey, baiklah, terima kasih. Okey, saya rasa itu sahaja soalan saya daripada part A dan juga daripada part B. Okey, sekarang sesi temu bual kita sudah pun selesai. Saya ingin berterima kasih kepada Cik Joci kerana telah membantu kami dalam kerja projek kumpulan ini. Terima kasih.